Tajuk kelebihan bersedekah ni dalam YouTube hari ni sangat banyak. Ramai puluhan ustaz dan ustazah yang bercakap tentang kelebihan bersedekah. Dan Alhamdulillah ramai umat Nabi sudah melihat sendiri dalam kehidupan mereka keajaiban bersedekah. Allah tunjuk kepada mereka-mereka yang ikhlas bersedekah kerana Allah, nak tolong orang, bukan untuk menunjuk-nunjuk kepada orang lain, dan mereka melihat keajaiban itu. Dan kadang-kadang sampai kepada tahap lagi banyak mereka bersedekah, lagi luas ketenangan dan kebahagiaan yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, carilah redha Allah melalui sedekah. Sebab sedekah ni dia tajuk yang panjang. Saya sendiri pun ada berceramah tentang tajuk sedekah dengan izin Allah. Dan tuan-tuan pakat dengarlah. Dan hadis ni dalam ceramah saya tersebut, saya tak masukkan hadis yang kita nak baca malam ni. Tu specialnya yang kita baca malam ni. Tuan-tuan tengok amalan sikit, pahala dia sangat besar. Ini khas untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Selalunya benda-benda yang macam ni khusus untuk umat Nabi Muhammad, keistimewaan umat Nabi Muhammad sahaja. Nanti kalau ada peluang, bila-bila tuan-tuan peringat saya, lepas 2 tahun ke 3 tahun ke, kita baca buku yang menghimpunkan keistimewaan dan kelebihan yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada mana-mana umat yang terdahulu, bahkan rasul-rasul yang terdahulu pun tak dapat. Ada tuan-tuan, banyak karangan oleh para ulama tentang perkara tersebut. Kita baca terjemahan dia. Tuan-tuan tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama beliau Abdul Rahman ibn Sakhr. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah bersedekah dengan sebiji kurma, barang siapa yang bersedekah dengan sebiji kurma atau apa-apa yang seumpama sebiji kurma. Hari ni sebiji kurma berapa ringgit? Kita katalah ajwa. Ajwa sekilo 40. Yang elok 70, 80. Kita katalah kurma biasa. Sekilo 20 ringgit. Sebiji jatuh dalam 30 sen. Mudah faham, sebiji 3 kupang. Sesiapa yang bersedekah dengan sebiji kurma ataupun sesuatu yang sama macam sebiji kurma. Zaman hari ni nak mudah faham, sebiji kuih. Di Kedah ni 4 biji masih RM1 ataupun 3 biji RM1, di tempat lain wallahu alam lah. Sebiji kuih ataupun sebiji buah kurma. Hasil daripada pekerjaan yang baik, Nabi kata, sedekah dia yang 30 sen tadi, sebiji kurma tadi, ataupun 20 sen sebiji kurma, dia peroleh daripada hasil yang halal. Hasil yang halal, titik peluh dia. Bukan daripada rasuah, wal'iyadzubillah. Bukan daripada ambil hak orang, wal'iyadzubillah. Hati-hati tuan-tuan dengan rasuah, dengan ambil hak orang. Sesungguhnya Allah akan menerima dan menyambut sedekah yang ikhlas tadi ni, sebiji kurma tadi ni, dengan tangan kanan Allah. Dengan tangan kanan Allah. Biyaminihi. Apa maksud dengan tangan kanan? Kata para ulama, kalam di sini bukan kalam yang atas hakikat, tetapi perkataan tangan kanan Allah ini simbolik kepada bahawa Allah menerima sedekah itu. Walaupun ia hanya sekadar sebiji buah kurma ataupun yang seumpama harga itu, tetapi dia datang daripada rezeki yang halal, sumber yang halal, Allah terima dengan tangan kanan. Apa maksud terima dengan tangan kanan? Simbolik kepada Allah terima. Allah menerima perbuatan sedekah itu. Bukan bermaksud Allah mempunyai tangan kanan
Nanti dia akan terbayang tangan kanan, tangan kiri, betis kan. Jadi perkataan biyaminihi itu bukan perkataan yang hakikat, ia adalah perkataan yang majaz, simbolik. Bahawa apa maksud tangan kanan? Allah menerima dengan tangan kanan, maksudnya Allah terima, Allah luluskan, Allah menerima ibadah tersebut. Tak habis lagi hadis ni. Kemudian Allah terima walaupun benda tu murah ya. Nah, jadi kita tuan-tuan, kalau kita orang susah, tuan-tuan jangan susah hati kalau kita susah, jangan susah hati. Jangan rasa susah hati kalau kita miskin. Kita rasa tak ada apa Ustaz boleh bagi, jangan. Ni tengok ni, sebiji kurma. Tuan-tuan ada 15 biji kurma di rumah tuan-tuan ambil 3 biji, tuan-tuan cari orang yang miskin, yang susah, tuan-tuan bagi kat dia 3 biji. Yang lebih susah daripada tuan-tuan, yang lebih miskin daripada tuan-tuan. Jangan susah hati orang miskin, jangan susah hati. Sebab apa? Sebab walaupun benda yang kita sedekah itu seteguk air kosong ataupun sebiji buah kurma, ia tetap bernilai di sisi Allah. Allah terima. Bahkan disebut dalam hadis ni, semua dengar, kemudian Allah akan menjaga sedekah itu bagi pihak orang yang bersedekah tadi, seperti mana kamu memelihara anak kuda yang baru berhenti menyusu, sehinggalah sedekah kamu itu menjadi seperti sebuah gunung. Rupanya inilah pelaburan akhirat. Tuan-tuan yang bersedekah, pastikan ikhlas kerana Allah. Berlumba-lumbalah untuk sedekah itu tidak diketahui oleh mana-mana orang. Ni saya pesan. Jangan jadi macam hari ni punya keadaan, sedekah sampai puluh-puluh juta orang tahu apa yang dia buat. Rugi. Kalau tak perlu video, tak perlu video. Ada masa perlu gambar, betul. Ada masa perlu direkodkan, perlu gambar, sebab pembuktian kepada orang yang bersedekah, kepada yayasan tersebut kan. Kadang-kadang perlu video. Tapi kalau tiap-tiap pergerakan kita buat baik, kita nak rakam, tiap-tiap pergerakan kebaikan kita nak rakam. Itu bukan sifat salafus salih. Saya ulang sekali lagi. Orang-orang salafus salih 100 tahun pertama selepas Nabi wafat, 200 tahun pertama, 300 tahun, mereka menyembunyikan kebaikan yang mereka buat, seperti mana orang hari ini menyembunyikan aib dan maksiat yang mereka lakukan. Kalau tuan-tuan nak dengar cerita macam mana kehidupan salafus salih, mereka menyembunyikan kebaikan mereka, seperti mana saya dan kita semua menyembunyikan kejahatan dan maksiat yang kita buat. Masya Allah. Beza, cara hidup beza. Orang hari ini berlumba-lumba untuk tunjuk kebaikan yang dia buat. Berlumba sebahagian orang. Sampai ada pasukan khas duk ambil gambar, tiap-tiap hari nak kena tangkap gambar tunjuk kat orang. Cukuplah, sikit-sikit cukuplah. Tak perlu sampai tiap-tiap hari. Tak perlu sampai setiap inci pergerakan kita orang tahu. Tiap-tiap jam beritahu buat apa, ini buat apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebiji kurma yang disedekahkan dengan ikhlas, datang daripada sumber yang halal, betul-betul duit dia, betul-betul duit daripada titik peluh dia yang halal, bukan syubhah dan bukan haram. Nabi kata Allah tolong jaga sedekah tu daripada kecil ni sehingga menjadi sebuah gunung yang besar. Nanti dia akan melihat dengan mata kasar dia di padang mahsyar, seperti mana tuan-tuan tengok pada malam ni. Tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tengok handphone tuan-tuan, tuan-tuan tengok kipas yang sedang berpusing di dalam bilik tuan-tuan, di ruang tamu rumah tuan-tuan. Begitulah besarnya pahala yang akan tuan-tuan tengok nanti di mahsyar dengan biji mata ni lah. Biji mata yang sama, orang yang sama, nama yang sama, pemilik mata yang sama. Kita akan tengok. Kita tanya, wahai Allah, pahala ni mai mana? Saya tak pernah buat pun dulu. Allah Ta'ala kata, ya, bahkan kamu buat. Dahulu kamu pernah bagi sekian-sekian. Aku telah jaga benda ni. Pelaburan ini di sisi Allah. Jangan melabur untuk nama, jangan bersedekah untuk orang puji.
dan bersedekahlah sehabis mampu untuk tak ada seorang pun yang tahu, termasuk suami dan isteri kita. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik. Allah Ta'ala akan jaga. Sedekah yang ikhlas, datang daripada sumber yang halal, akan dijaga oleh Allah. Itulah pelaburan yang paling utama. Hari ini ada sebahagian orang, dia masuk MLM, perniagaan apa-apa pun lah, jenis ubat-ubat suplemen apa semua ni kan. Saya nak buat teguran lah sikit lah. Kadang-kadang ada yang kesilapan tu, maksudnya macam mana, saya duk tengok ada yang duk bekerja dalam tim tu, duk tengok orang atas semua pakat kaya, cakap bahasa kampung lah no. Saya pun duk kampung lah. Cuma saya melihat dan memerhatikan orang-orang yang berniaga kan benda ni. Mereka dilatih untuk kita kena banyak bersedekah kita. Niat dia tu bukan untuk kerana Allah dah. Niat dia bila coach orang yang atas tu beritahu, kena sedekah nanti rezeki murah, kena sedekah nanti tengok orang akan beli banyak kat kita, kena sedekah nanti. Jadi yang bawah ni tengok, oh dia ni sedekah banyak sebab tu dia dapat banyak. Kita kena tanam kepada orang yang kita ajak tu, bukan untuk dapat banyak, bukan untuk dapat banyak. Kerana apa tuan-tuan? Ini yang terakhir, saya nak masuk insya dah. Sesiapa yang terlalu ditanam, bersedekahlah dengan ikhlas, Allah akan bagi banyak, Allah akan bagi banyak, Allah akan bagi ganti. Nanti perniagaan kita akan laku. Dia takkan dapat ganjaran itu, dia takkan dapat. Sebab dia hanya mengejar itu sahaja semata-mata. Dia tak letak di atas sekali, iaitulah redha Allah. Dia kena tak mengejar redha Allah. Dia jangan sebab tengok orang atas semua pakai kenderaan mewah besar apa semua, dia seronoknya. Maka dia bukan lagi meletakkan redha Allah yang paling atas. Dia nak, maksudnya kalau sedekah banyak boleh jadi macam depa ni juga. Maka boleh jadi mewah macam depa, boleh jadi rezeki yang melimpah ruah, orang akan beli barang kita banyak. Lari dah, niat dah sudah lari. Yang ni saya nak pesan kepada mereka-mereka yang berniaga, bersedekahlah kerana Allah. Satu. Yang kedua, nak ikut sunnah Nabi. Yang ketiga, niat nak bantu orang susah. Yang tu yang lebih cepat diterima oleh Allah. Jangan niat untuk, maksudnya lepas ni orang banyak beli produk kita sebab kita sedekah. Jangan. Tuan-tuan takkan dapat. Tuan-tuan takkan dapat kalau begitu niat dia. Wallahu a'lam. Jadi yang tu saja untuk kali ini. Semoga saya dan kita semua diberikan nikmat hidayah yang berterusan, istiqamah. Allah angkat bala, Allah Ta'ala sihatkan semua yang sakit, Allah Ta'ala mudahkan semua yang berhutang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak direbut oleh manusia ataupun benda yang pada hayat